Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk baca dulu, teliti dan fahami. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pernahkah kita terbaca satu berita atau terlihat satu video, lalu kita buat kesimpulan sendiri, padahal belum habis baca dan belum tahu hujung pangkalnya? Inilah antara penyakit masyarakat kita hari ini. Suka cepat menilai, cepat menghukum, dan pantas menyebarkan sesuatu maklumat sebelum dipastikan kesahihannya. Islam mengajarkan kita prinsip tasabbut, yaitu memastikan terlebih dahulu sebelum membuat apa-apa kenyataan atau menyampaikan sesuatu maklumat kepada khalayak ramai. Oleh itu, khutbah pada hari ini ingin mengingatkan agar kita jangan hanya membaca tajuk sahaja atau mendengar separuh sahaja, lalu terus menjatuhkan hukum, menuduh, apatah lagi memfitnah orang yang lain. Kadang-kadang kita rasa kita berada di pihak yang benar atas faktor emosi, atau mungkin kerana ramai orang berpihak kepada kita. Tetapi hakikatnya kebenaran tidak diukur dengan banyaknya sokongan. Ia diukur dengan ilmu, fakta dan maklumat yang dipastikan sahih. Maka marilah tuan-tuan kita belajar membaca dengan hati, mendengar dengan adab, dan menilai dengan ilmu. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, dalam Islam ada satu prinsip besar yang sering dilupakan, yaitu diam lebih baik daripada banyak berbicara. Dalam sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik atau dia diam. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Mengambil intipati dalam hadis ini, dalam diam itu ada hikmahnya, dalam mendengar itu ada ilmunya. Tapi malangnya pada zaman kita hari ini, ramai yang lebih cepat bercakap daripada berfikir, lebih pantas menghukum daripada menyemak. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surah Al-Isra ayat 36 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang terjemahannya berbunyi, "Dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan." Ayat ini jelas mengajar kita supaya jangan cepat membuat kesimpulan, apatah lagi menyebarkan sesuatu yang belum pasti. Setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, dan setiap hati yang menilai akan dipertanggungjawab di hari akhirat kelak. Maka fikirlah dahulu sebelum bercakap. Senok dan pastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum menyebar atau mengeluarkan apa-apa kenyataan. Kadang-kadang diam itu bukan tanda kelemahan atau tidak proaktif, tetapi ia adalah tanda kebijaksanaan. Itulah simbol kematangan dalam Islam, yang menjadikan diam itu ada kalanya dapat menahan tersebarnya fitnah, dapat mengelak tercalarnya maruah, dan dapat menyelamatkan daripada melakukan dosa tanpa disedari. Sidang Jumaat yang berbahagia, setiap kesimpulan yang dibuat mestilah berasaskan kepada penelitian dan kajian yang mendalam, bukan sekadar ikut firasat dan prasangka sahaja. Dalam ilmu ada satu kaedah penting yang disebut dengan istiqra'ut tam, yaitu membuat penilaian dengan teliti, semua bukti dan maklumat yang lengkap, bukan sekadar ambil satu dua contoh lalu disimpulkan. Tetapi sayangnya hari ini ramai yang cepat menghukum hanya kerana membaca tajuk, belum sempat faham isinya. Bayangkan sekiranya seorang doktor membuat keputusan tanpa melakukan pemeriksaan penuh terhadap pesakitnya, hanya melihat simptom semata-mata, lalu terus memberikan ubat tanpa menyemak laporan makmal atau sejarah kesihatan, sudah tentu ia mengundangkan risiko dan bahaya yang besar. Begitu jugalah apabila kita mengeluarkan kenyataan mengikut kecenderungan pribadi tanpa maklumat yang lengkap, hanya berdasarkan tajuk, tanggapan awal atau buah mulut orang, maka keputusan kita juga boleh menjadi silap, bahkan menzalimi pihak yang lain. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 15, "Istalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum
ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah ketika mana kamu menerima suatu berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu sesuatu yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya ringan, padahal pada sisi Allah itu sesuatu yang amat besar. Ayat ini turun berhubung peristiwa hadis al-ifk, yaitu fitnah besar yang menimpa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan menjadi peringatan keras kepada umat Islam agar tidak tergesa-gesa mempercayai atau menyebarkan sesuatu berita tanpa ilmu dan bukti yang sahih. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, bagaimana perasaan seseorang apabila dia difitnah dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Bayangkan wajahnya, bayangkan ahli keluarganya yang turut menanggung malu akibat tuduhan yang tidak berasas. Rakan-rakan semakin menjauh, masyarakat mula memandang serong, reputasi dan nama baik yang dibina bertahun-tahun boleh musnah dalam sekelip mata sahaja. Andai kata fitnah itu hanyalah satu rekaan semata-mata, sanggupkah kita menanggung dosa kerana menjadi punca kepada aib dan penderitaan orang lain? Perbuatan fitnah ini sama seperti mengadu domba, menyebarkan sesuatu maklumat atau perkara yang hanya untuk memburuk-burukkan keadaan. Perbuatan sebegini amatlah dilarang di dalam Islam, kerana ia boleh memecah belahkan masyarakat dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana diriwayat daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk syurga sekali-kali orang yang mengadu domba. Rawahu Muslimun. Sidang Jumaat yang dimuliakan, dalam dunia yang penuh maklumat hari ini, cabarannya bukan sekadar untuk membaca, tetapi untuk memahami. Islam mengajar kita konsep Iqra, iaitu bukan sekadar baca atau lihat, tetapi baca, ulang dan faham berkali-kali. Jangan mudah membuat kesimpulan hanya dengan satu tajuk atau satu potong ayat. Kita mesti amalkan budaya bertanya, semak dan hadamkan betul-betul. Sesungguhnya orang yang bijak tidak cepat menghukum, namun dia sentiasa teliti dalam mencari makna di sebalik sesuatu berita atau perkhabaran. Terdapat sebuah hadis yang diriwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, adman lahul jannata." Barang siapa yang menjaminkan untukku, yakni menjaga barang di antara dua rahangnya, yakni mulutnya, lidahnya, dan barang di antara dua kakinya, yakni kemaluannya, adman lahul jannata, nescaya aku menjamin baginya akan syurga. Rawahul Bukhari. Jika kita renungkan betapa besar kesan sesuatu kata atau tulisan, kadang-kadang hanya satu ayat, satu status atau satu komen sudah cukup untuk menimbulkan salah faham dan perbalahan di khalayak ramai. Sebab itu orang tua-tua dulu berpesan, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Setiap perkataan yang kita keluarkan, sama ada di dunia yang nyata atau di ruang maya, sebenarnya membawa tanggungjawab besar. Sekali ia tersebar, tidak mudah untuk ditarik kembali. Maka berhati-hatilah sebelum berbicara atau menulis, agar apa yang kita sampaikan hanya membawa manfaat, bukan mudarat. Begitulah Islam mendidik kita supaya berfikir dahulu sebelum berkata, membaca dengan teliti sebelum menilai, dan bertanya kepada yang ahlinya sebelum membuat keputusan dan mengeluarkan kenyataan. Itulah tanda munsif, yaitu orang yang berlaku adil dan tidak berat sebelah dalam menimbang sesuatu perkara. Kita tidak cepat melata, sebaliknya mencari kebenaran, atau kadang-kadang kebenaran itu mungkin tidak memihak kepada kita dan kelompok kita. Inilah sifat orang mukmin yang sentiasa menilai dengan ilmu, bukan dengan prasangka, menimbang dengan hikmah, bukan hawa nafsu. Para tetamu Allah yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Satu, kita hendaklah membaca dan menilai sesuatu perkara dengan penuh teliti dan beradab, bukan sekadar membaca tajuk atau mendengar separuh lalu terus membuat kesimpulan. Islam mengajar kita supaya meneliti sesuatu maklumat, memahami konteks
dan menilai dengan ilmu sebelum berbicara atau menyebarkan kepada orang lain. 2. Kita hendaklah menjaga lidah dan tutur kata daripada menimbulkan sebarang fitnah serta kebencian. Sesungguhnya lidah yang tidak dijaga boleh menjadi punca perpecahan dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak pasti hujung pangkal sesuatu berita, tidak mampu mencari maklumat yang sahih, maka eloklah mendoakan yang terbaik atau berdiam diri. 3. Kita hendaklah bersikap adil, yakni munsif, dan sentiasa mencari ruang untuk bertanya kepada ahlinya dalam setiap urusan sebelum membuat penilaian. Jangan kita cepat menghukum atau menolak sesuatu hanya kerana ia tidak sehaluan dengan kecenderungan pribadi kita atau kelompok kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhi yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita tentang keamanan atau ketakutan, kecemasan, mereka terus menyebarkannya. Padahal jikalau mereka menyerahkan segala hal itu kepada Rasulullah SAW dan ulil amri, yakni orang yang berkuasa di antara mereka, tentu hal itu dapat diketahui oleh orang yang layak membuat keputusan mengenainya antara mereka. Dan sekiranya bukan kerana kurniaan dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian terbabas mengikuti syaitan, kecuali sebahagian kecil sahaja, iaitu orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di kalangan kamu. Surah An-Nisa ayat 53.